Sejurus selepas jet peribadinya mendarat di lapangan terbang Haneda, Tokyo, sebuah van dari agensi keselamatan Jepun berhenti di lantasan. Hai, apa kabar semua? Nama saya Hani. Welcome to Memo dan Seram. Pada 29 Disember 2019, ada satu kes telah berlaku di polis Jepun. Kes ini telah membawa kesan serius dalam sejarah polis Jepun. Nama bantuan dalam kes ini ialah Carlos Ghosn. Carlos berkewarganegaraan Lebanon Prancis. Dia dilahir di Brazil dan mempunyai 3 warga negara. Sejak kecil, Carlos selalu berpindah rumah bersama keluarganya di Brazil, Lebanon, dan Perancis. Dia belajar di Politeknik Perancis. Selepas tamat sekolah, Carlos lulus dengan ijazah sarjana di Sekolah Tinggi Mineral di Paris. Syarikat pertama yang disertai oleh Carlos selepas tamat penggajian ialah Michelin yang terkenal dalam industri tayar. Pada mulanya, dia bekerja sebagai jurujual. Selepas Carlos berusaha bekerja keras selama 5 tahun di Michelin, Carlos berjaya menjadi Chief Operating Officer di Amerika Selatan. Dengan usaha bantuan Carlos berjaya menggunakan 2 tahun untuk menamatkan kerugian Michelin yang ditunda selama 10 tahun berturut-turut. Dengan keputusan ini, Carlos berjaya menyandang pangkat sebagai CEO di Michelin Amerika Selatan. Pada tahun 1996, selepas Carlos bekerja di Michelin selama 18 tahun, Carlos mulai mencari pekerjaan baru di syarikat lain. Tidak lama kemudian, Carlos berjaya menjadi asisten presiden di syarikat Renault di Perancis. Pada masa itu, Renault sedang menghadapi kerugian wang bertahun-tahun. Dengan kemahiran Carlos pada tahun kedua selepas Carlos menyertai Renault, Carlos menjalankan beberapa cara-cara ubah suai di syarikat Renault. Akhirnya, Carlos berjaya lagi memberi keuntungan kepada Renault. Kehebatan Carlos memberi keuntungan besar kepada Renault. Berita ini telah menyebabkan ramai orang memberi nama panggilan Cut Cost Hero kepada Carlos. Walaupun semua orang berfikir bahawa Carlos telah menyelesaikan masalah Renault, tetapi Carlos sendiri tahu bahawa mereka mesti mencari partnership untuk bersambung pula dalam bisnes di industri kereta. Oleh itu, Carlos memilih syarikat Nissan di Jepun. Nissan adalah pembuat kereta ketiga terbesar di Jepun. Pada tahun 1999, walaupun Nissan mempunyai teknologi yang terhebat di dunia, tetapi dalam politik office di Nissan penuh dengan masalah yang serius. Sebelum Carlos bergabung dengan Nissan telah kerugian wang selama 7 tahun berturut-turut dari tahun 1991 hingga tahun 1999. Hutang Nissan mencecah 20 bilion. Keadaan ini hampir menyebabkan syarikat itu ampang mufirs. Semasa semua pekerja percaya bahawa tidak ada cara lain untuk mengubah nasib mufirs terhadap Nissan, tetapi bagi pendapat Carlos, keadaan Nissan adalah peluang yang baik untuk Renault dan Nissan keluar dari krisis kerugian wang. Dengan segera, Renault cuba memperoleh 36.8% pegangan share dalam Nissan. Selepas itu, Renault menjadi pemegang saham terbesar di Nissan. Selepas partnership dengan Nissan dan Renault masing-masing mengekalkan cara operasi membuat kereta. Tidak lama kemudian, Renault membawa 17 pekerja pindah ke Nissan. Mereka akan dibagi pangkat tinggi dan ditempatkan di setiap departemen. Antara 17 pekerja itu termasuk Carlos juga. Carlos memegang jawatan tinggi iaitu CEO di Nissan Jepun. Pada tahun Mac 1999, pergabungan Renault dan Nissan sudah heboh di seluruh dunia. Pada masa yang sama, ramai orang mengatakan tindakan Renault akan bazir dan sia-sia wang yang sebanyak 5.2 bilion. Tidak didugakan oleh semua orang, Carlos berjaya menggunakan selama 2 tahun menyelesaikan kerugian wang di Nissan dan membawa keuntungan kepada Renault. Year is going to be another record year for the industry.
Carlos adalah orang asing di Jepun, tetapi ia telah berjaya mengubah nasib sebuah syarikat Jepun yang konservatif. Ini telah mengejutkan dan kagumi oleh masyarakat Jepun. Di bawah pimpinan Carlos, Nissan dengan kejayaan yang besar kembali ke barisan pembuatan kereta terkemuka dunia. Pada tahun 2016, Carlos berjaya membawa Nissan memperolehi pegangan share di Mitsubishi. Hasil ini telah memberi Carlos mendapat jawatan pengurusi di Mitsubishi. Walaupun semuanya berjalan lancar dalam kehidupan Carlos, tetapi Carlos tidak menyangka pemilihan dibuat olehnya pada masa lalu itu telah menjadi perkara yang perlu dihadapi olehnya pada masa hadapan. Pada November 2018, Carlos baru sahaja pulang ke Jepun dari Perancis. Sejurus selepas jet peribadinya mendarat di lapangan terbang Haneda, Tokyo, sebuah van dari agensi keselamatan Jepun berhenti di lantasan. Carlos telah ditangkap oleh pendakwa rakyat Jepun sebaik dia turun dari pesawat. Dia ditangkap kerana disyaki mengelak cukai, menggunakan wang syarikat secara haram dan lain-lain. Oleh itu, Nissan terus memecat jawatan Carlos. Carlos mempunyai gaji tinggi di dalam Nissan. Dia boleh mendapati sebanyak 17 juta setahun. Gaji Carlos yang lumayan, sudah tentu dia mesti membayar cukai yang besar. Maka Carlos mengupah sepasukan accountant profesional untuk mencari jalan menjimatkan pembayaran cukai. Malangnya, cara Carlos juga menyebabkan polis mendapat bukti lengkap. Pada malam Carlos ditangkap oleh polis, CEO Nissan terbaru ialah Hirota Saikawa. Dia segera mengadakan interview dengan reporter dan TV. Dia berkata bahawa Nissan telah menerima laporan tanpa nama dan juga mempunyai bukti yang mencukupi tentang pembuatan Carlos. Carlos menghabiskan selama 125 hari di pusat tahanan Tokyo, walaupun keluarganya cuba beberapa kali minta permintaan ikatan jamin, tetapi permintaan telah ditolak oleh pendakwa raya Jepun. Kesnya tidak pernah ada tarik mahkamah. Ini bermakna dia akan tinggal di pusat tahanan selama-lamanya. Tidak lama kemudian, keluarga Carlos membayar 1 bilion yen. Kemudian, barulah Carlos dibebaskan oleh polis Jepun. Tetapi Carlos cuma dibenarkan berada di rumahnya tanpa keluar ke mana-mana. Bayaran Carlos telah masuk sejarah Jepun sebagai jumlah paling mahal jaminan di Jepun. Di rumah Carlos, dia tidak boleh online internet. Panggilan telefon mesti dipantau. Dia juga tidak boleh pergi ke luar negara. 2 pengawal keselamatan untuk mengikuti 24 jam sehari bersama Carlos. Semasa Carlos dikurung di rumahnya, Nissan segera membuang kaki tangan yang dibawa kawalan oleh Carlos. Ini termasuk memecat asisten Carlos, pegawai-pegawai dan juga Jose Munoz yang sedang bekerja di cawangan di China. Jose Munoz dipecatkan kerana dia adalah dipilih oleh Carlos untuk menjadi CEO yang terbaru. Walaupun kerajaan Perancis telah bekerja keras untuk membebaskan Carlos, tetapi Nissan telah mengeluarkan bukti jenayah Carlos. Contohnya, pada tahun 2008, terdapat perbelanjaan yang mencurigakan sebanyak 11 juta euro. Selain itu, Carlos dan isteri keduanya pernah membayar sebanyak 5 juta euro untuk perkahwinan mewah di Istana Versailles pada tahun 2016. Tetapi cerita sebenarnya ialah Renault Nissan pernah sponsor wang sebanyak 230 juta euro untuk mengubah suai Istana Versailles. Maka pegawai Istana Versailles mengambil bayaran sebanyak 5 juta euro dari Carlos untuk perkahwinan mereka. Tetapi undang-undang Jepun berpendapat tindakan Carlos adalah tidak dibenarkan. Setahun selepas Carlos dipenjarakan di rumah, isteri Carlos mengambil kesempatan minta bantuan dengan Presiden Perancis yang sedang menghadiri G7. Isteri Carlos berharap Presiden Perancis boleh meminta bantuan dengan Presiden Jepun iaitu Shinzo Abe untuk membebaskan Carlos. Tetapi adakah Presiden Perancis berbuat demikian? Tiada sesiapa pun tahu perbualan Presiden Perancis dan Shinzo Abe. Orang ramai hanya tahu bahawa selepas meeting G7, Carlos tetap dikurung di rumahnya. Selepas ditahan di rumah selama setahun setengah, Carlos tidak dapat bercakap atau mendapatkan maklumat melalui mana-mana saluran di luar rumah. Peguamnya juga sukar berjumpa dengan Carlos di rumahnya.
Tetapi pada 29 Disember 2019, ia adalah malam tahun baru di Jepun. Carlos menawarkan untuk mengadakan konsert di rumahnya. Dia mahu menjemput kumpulan band untuk datang dan bermain lagu semasa tahun baru. Permintaan Carlos telah diluluskan oleh pendakwa raya Jepun. Orang yang dibenarkan menghadiri di rumah Carlos ialah peguam Carlos dan beberapa orang yang dibenarkan oleh polis Jepun. Selepas Carlos menyampaikan ucapan pada majlis makan malam itu, kumpulan band mula bermain muzik sambil menyantap makanan malam itu. Tidak ada orang perasan bahawa Carlos telah menghilang diri pada malam itu juga. Mengapa tidak orang perasan Carlos telah melarikan diri? Menurut laporan media, semasa persembahan belum tamat, Carlos telah bersembunyi di dalam salah satu kotak yang mengandungi peralatan audio. Dalam kumpulan band ada 2 ahli juga hilang diri. Rupa-rupanya kedua-dua itu mengambil kesempatan mengambil Carlos melalui kotak besar itu. Mereka dengan segera melarikan diri dari Tokyo ke lapangan terbang Osaka. Kes Carlos ini telah memberi 2 teori tentang cara-cara Carlos melarikan diri ke luar negara. Pertama, selepas Carlos dimasukkan ke dalam kotak, mereka memandu kereta ke lapangan terbang Osaka. Kedua, Carlos dan 2 orang menaiki Shinkansen ke lapangan terbang Osaka. Selepas mereka berjaya sampai ke lapangan terbang Osaka, mereka terus menaiki jet pribadi terbang ke luar negara. Mengapakah polis-polis di lapangan terbang tidak menjumpai Carlos juga? Rupa-rupanya pegawai custom tidak dapat melakukan X-ray pada kotak tersebut kerana ia terlalu besar. Oleh itu, mereka berjaya menaiki pesawat tanpa sebarangan halangan. Agak-agak pada jam 11 malam, mereka menaiki pesawat meninggal Jepun. Selepas 6 jam di penerbangan, mereka tiba ke Turki lalu terbang ke Lebanon. あちらのピンク色の建物がカルロス・ゴーン被告の自宅です。外からはゴーン被告の姿を伺うことはできません。 Selepas Carlos berjaya melarikan diri dari Jepun, polis mengumumkan Carlos telah melarikan diri di interview. Polis juga mengatakan isteri Carlos telah mengupakan bekas tentera Amerika yang bernama Michael Taylor untuk melaksanakan membawa keluar Carlos. Mereka telah membayar Michael Taylor sebanyak $1.3 juta. Oleh kerana tiada perjanjian ekstradisi antara Lebanon dan Jepun, bermakna pihak berkuasa tidak perlu mematuhi permintaan penangkapan Carlos. Mereka cuma mengeluarkan waran tangkap antarabangsa terhadap Carlos. このような事態に至ったことは誠に遺憾であります。 Polis Jepun juga meminta bantuan dari Amerika untuk menangkap Michael Taylor supaya Michael Taylor boleh menghadapi perbicaraan di Jepun. Selepas Carlos tiba ke Lebanon, Carlos segera mengadakan interview kepada reporter di Lebanon. Dia mengatakan dirinya dikurung seperti tebusan binatang atau benda selama 1 tahun. As you can imagine, today is a very important day for me. For the first time since this nightmare began, I can defend myself, speak freely, and answer your questions. You know, with the judge being a kind of nice organizer of the whole thing, and the prosecutor calling the shots. 99.4% conviction rate, all the signs that there was no way I was going to be treated fairly. It's not very difficult to come to conclusion. You're going to die in Japan, or you're going to have to get out. This was, as I felt, I was a hostage of a country. So when they, I want to see my wife. I mean, the judge was surprised. I want to see my wife. I said, what's left? What's left? I have to leave. I have nothing here. TV Tokyo, which TV Tokyo? TV Tokyo. TV Tokyo. Yeah. You are a respected CEO in Japan, but you broke Japanese law to be here. Isn't it wrong? Please let the Japanese people know you are short. Yeah, I mean, obviously, breaking the law in Japan because I got out in Japan is a problem. But don't you think it's a problem that the prosecutor broke 10 laws in Japan following my... So why me breaking the law is a problem when
the prosecutor breaking 10 laws is not a problem, and nobody cares. I like Japan. I like Japanese people. I spent 17 years. I don't regret it. I don't regret it. And my intention is not to hurt Japan or to hurt the Japanese people. But why am I being paid with the evil? Why? What did I do? Why I being treated like a terrorist in Japan? Jika dirinya dikurung selama-lama di Jepun, dia mungkin akan meninggal dunia di Jepun dan juga tidak dapat membuktikan bahawa dirinya tidak bersalah. Selepas Carlos menerangkan tentang sebab-sebab dia melarikan diri dari Jepun, ramai reporter tidak berhenti bertanya tentang kotak misteri yang membantunya melarikan diri. But can you tell us at all if it is true that you were hidden in a musical box? In a box. The box. It was a big risk that you took. I know. Sebelum reporter menemu Rama pada Carlos, mereka pernah cuba menggunakan kotak yang sama digunakan oleh Carlos. Mereka cuba menebuk beberapa lubang kecil di bahagian bawah. Selepas itu, salah satu wartawan masuk ke kotak dan dia mendapati dalam kotak itu sangat susah bernafas beberapa jam. Bagaimanakah Carlos boleh lama berada di kotak itu? Adakah Carlos betul-betul berada di kotak itu? Jawapan itu sehingga 2022 tidak diketahui oleh sesiapa pun melainkan dirinya dan orang-orang yang membantunya. Dari berita terbaru, Carlos masih mencari bukti untuk membersih namanya. Dia juga menjadi seorang guru mengajar di University di Leeuwarden. Pada masa yang sama, Carlos sedang menulis buku dan mengambilkan bahagian dalam penggambaran filem tentang kehidupan untuk memulihkan reputasi dan juga memulihkan kisah benar dirinya. Terima kasih menonton video ini. Nama saya Hani. Jangan lupa subscribe YouTube dan Instagram saya. Moga berjumpa lagi di lain cerita.